Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton channel saya. Diharapkan tuan-tuan berada di dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga diri saya. Terima kasih diucapkan kepada yang sudah subscribe video saya, channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Okey tuan-tuan, untuk kali ini kita nak buat ataupun saya nak kongsikan setting umpan patin mekong Okey. Umpan apa? Umpan patin mekong. Okey. Diharapkan, saya ulangi sekali lagi, diharapkan tuan-tuan jangan lupa subscribe channel saya. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat perkongsian umpan daripada saya dari masa ke semasa. Okey. Subscribe tu penting bagi kami. Okey, kerana ia juga adalah percuma. Okey, tanpa melengahkan masa, saya tunjukkan bahan-bahan dia Bahan-bahannya simple saja. Tapi insya-Allah ikan makan. Okey. Yang pertama, macam biasa, saya menggunakan pellet 920 Pellet 920 2mm. Itu yang halus lah. Okey. Pellet 920 1 kilo. Beratnya 1 kilo yang ini. Yang ini beratnya 1 kilo. Untuk santan, saya pakai santan kelapa MNS. Okey. Tuan-tuan juga boleh guna santan kotak yang lain brand lah. Okey, boleh guna santan kotak yang lain. Tak kisah apa jenis santan, janji santan kotak. Kecuali kita tak beli santan original tu lah, yang diperah. Santan yang diperah menggunakan nation. Sebab kita tak guna santan tu masa proses pram umpan, nanti you punya pellet tak timbul atas Pellet tuan-tuan tak timbul di atas. Jadi saya galakkan tuan-tuan pakai santan kotak lah. Okey. Saya pakai dua. Yang ini 500 ml. Okey, 500 ml. Campur lagi 200 ml. Jadi santan saja untuk 1 kilo pellet, santannya 700 ml. Okey. Ya. Santan 500 ml campur 200 jadi 700. Okey, yang pertama. Yang kedua lah. Yang ketiga, kita menggunakan esen nanas. Okey. Esen nanas. Macam biasa, untuk setakat ni saya kongsikan setting umpan pandan perindu Tok Mah. Okey, umpan pandan perindu Tok Mah. Okey. Umpan pandan perindu Tok Mah, ditulis kat sini ikan mekong, capraya, patin, tongsan. Okey. Harga RM20 saja. Boleh cari di Facebook. Nombor telefon pun ada. Kepada yang nak guna lah, nak cuba, saya galakkan tuan-tuan cubalah. Kalau tak cuba, tak tahu. Okey, tak tahu hasilnya. Okey. Yang kelima, santan parut. Okey. Bukan santan parut, kelapa parut.
Sorry ya. Okey, kelapa parut ni sebenarnya separuh biji ya. Kelapa parut ni separuh biji. Nampak sikit sebab kelapanya kecil. Mungkin tuan kedai tu guna kelapa puyuh agak. Okey, kelapa puyuh. Sebabnya kelapa parutnya sikit. Sikit sangat. Selalu banyak. Kalau satu biji tu ataupun setengah biji tu kelapanya banyak. Tapi kali ni sikit. Mungkin negara kita tak cukup kelapa kot. Stok kelapa. Kelapa sikit, harga mahal Okey, ini kelapa parut separuh. Masuk separuh tu, daripada satu biji tu dipotong dua. Kita ambil yang separuh. Diparut. Okey, ini kelapa. Kelapa parut separuh. Okey. Okey. Baiklah tuan-tuan, puan-puan. Saya mau bancuh sekarang. Kita bancuh ini umpan. Okey. Yang pertama kita masukkan santan dulu. Jumlah santan ni 500 campur 200. Jadi untuk 1 kilo pelet santannya 700 ml. Ini kita kongsikan umpan patin Mekong ya. Kepada yang naik ikan patin tu, itu adalah bonus. Target saya umpan patin Mekong, tuan-tuan ya. Okey. Kita tuang 500 ml santan yang pertama saya sudah tuang. Okey, habis. Okey, kita masukkan ni yang 200 ml lagi santan kotak. Okey, 200 lagi ml. So semua sekali 700 ml. Siapa di sini yang pernah tarik ikan Mekong? Okey, memang seronok lah. Kalau ikan Mekong makan umpan ni, memang seronok. Satu kolam kita pusing. Kalau kena Mekong. Okey, lepas kita masuk santan, kita masukkan esen nanas. Okey, untuk kali ini saya tidak menggunakan esen pisang atau juga esen pisang kita tak pakai. Esen badam pun kita tak pakai. Tapi kita pakai esen nanas. Ini esen nanas. 1 botol ya. 1 botol esen nanas. Okey. Satu botol selesai. Okey. Esen nanas 1 botol. Okey. Untuk paste ataupun sos, saya menggunakan pandan perindu Tokmo. Okey, Tokmo JL. Okey. Sebab saya ada order dengan dia itu hari banyak. Okey, saya menggunakan pandan perindu. Saya simpan di dalam amari saya. Okey. Untuk pandan perindu ni, kita nak pakai separuh botol dia lah. Kita nak pakai paste ni separuh botol. Sebab paste ni dalam paste ni ada pati pandan ya. Ada pati daun pandan. Baunya wangi. Itu sebab ikan suka tu. Okey, bukan pandan kokonat tapi pandan perindu. Kita nak
bau, kita nak bau daun pandan tu lah, yang lemak tu lah. Okey, kita menggunakan pandan perindu. Untuk ini kita pakai separuh daripada botol ni. Okey, separuh kita ukur ni daripada sini sampai sini, kita ambil separuh sini. Okey, kita tuang. Kita nak bau daun pandan tu keluar lah dalam pelet tu. Lagi harganya RM20. Okey, harganya RM20. Okey, dah sampai sini Okey, kita masukkan separuh. Step seterusnya kita kacau dulu. Okey, kita kacau dulu. Ini setting pandan perindu ya, tuan-tuan. Saya berani kongsikan kerana saya dah try, saya dah guna dan memang ada hasil lah. Untuk ikan mekong memang ada pacak. Okey, kalau nasib tuan-tuan baik, mungkin tuan-tuan bergasak lah. Maksudnya banyaklah pacak. Okey, tengok pada rezeki kawan-kawan lah. Bergantung pada rezeki kawan-kawan. Kadang ada dapat 3, 5, 7 ekor, 1 ekor, macam tu lah. Kalau yang besar, yang saiz, itu rezeki lah. Okey, sekarang kita sudah gaul rapi ya, sudah rata. Okey, santan, paste dengan esen dah sebati. Proses seterusnya kita masukkan pelet. 1 kilo pelet 920. Badam kita tak pakai. Terus terang saya tak pakai badam kalau yang setting mekong ni lah. Kalau tuan-tuan nak masuk badam tu terpulang. Okey, masukkan pelet. 1 kilo pelet. Okey, 1 kilo. Okey, kita kacau. Kita kacau pelet ni sampai air santan dengan perisa masuk dalam pelet. Maksudnya sampai ni lah, tak ada air lah. Okey, maksudnya air tu meresap dalam pelet. Kita kacau, gaul lah maksudnya. Jangan malas ya. Jangan malas untuk menggaulnya. Okey, gaul sampai pelet kering lah, maksudnya kering. Dalam proses kita gaul umpan, kita juga boleh gaul 5 minit, lepas 5 minit rehat 2 minit, gaul lagi 5 minit, rehat 3 minit, sampai diulang-ulang sampai pelet ni kering, tuan-tuan ya. Memang proses untuk menggaul ni memakan masa kerana kita tak pakai air. Kita tak pakai air soya, kita tak pakai air Red Bull. Okey, kita cuma pakai santan kotak saja. Jadi
Pelet ni lambatlah kering. Santan ya. Santan yang berminyak. Untuk pelet ni juga kita tak pakai NS Power. Kita tak pakai NS Power Strawberry, kita tak pakai NS Power tutup mulut. Okey, kita tak pakai. Settingnya basic, simple saja. Tapi insyaAllah pasti pacak. Ini untuk setting umpan patin mekong. Okey. Umpan patin mekong. Kalau di Indonesia, bukan di Indonesia, kalau di Thailand, ikan mekong ni dipanggil pelabuk. Pelabuk. Kalau di Malaysia kita panggil ikan mekong atau juga umpan patin mekong. Untuk umpan ni kita tak ada masak-masak guna api, tak ada. Masak di dapur tak ada. Okey, ini saja cara dia. Kepada yang belum rasa lagi tarik ikan mekong ataupun teringin nak tarik ikan mekong, selalu ke kolam tak pernah dapat ikan, tarik ikan mekong, tuan-tuan boleh guna cara saya. Guna cara resepi yang saya kongsikan. Okey, ikut macam mana saya buat. Jangan tukar-tukar. Ikut cara saya. Berapa santan saya masuk, pellet berapa, esen berapa, paste berapa, tuan-tuan kena ikut. Okey. Sebab ini perkongsian umpan yang saya dengan ikhlas hati untuk kongsikan kepada rakan-rakan pemancing kita lah. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu ataupun memberi manfaat kepada semua sahabat-sahabat dunia hanyir lah, tuan-tuan ya. Jangan lupa subscribe tuan-tuan. Okey, jangan lupa subscribe. Sebabnya saya akan kongsi lagi dan berbagai-bagai lagi setting ataupun perkongsian umpan ikan air tawar. Okey, tergaul lagi ya. Tergaul lagi. Belum meresap lagi ya. Pelet belum kering lagi. Teruskan menggaul. Kalau penat boleh rehat sekejap. 2 minit, 3 minit rehat. Sambung lagi dah. Kepada kawan-kawan yang tak faham, kurang faham, tuan-tuan boleh bertanya lah. Tulis komen di bawah video ini. Pasti saya balas. Tapi saya akan balas, cuma lambat sedikit lah. Kadang-kadang saya sibuk bekerja ya. Kadang-kadang saya pergi mancing. Jadi tuan-tuan tinggalkan saja komen di situ bawah video ini. Pasti saya balas. Cuma lambat saja. Cuma cepat dan lambat saja. Masih lambat lagi tuan-tuan ya. Belum kering lagi. Tuan-tuan, sambil-sambil saya
menggaul pellet ni, saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan bagaimana kita nak bagi pellet ni cepat kering. Okey. Sebab kita tak menggunakan air ya. Kita menggunakan santan. Jadi proses untuk nak keringkan pellet ni bersama dengan santan ataupun paste ni memakan masa yang lama. Okey. Kalau tuan-tuan tak sabar nak gaul ataupun tak sabar menunggu pellet ini kering, kemungkinan besar pellet tuan-tuan hasilkan lembab, maksudnya basah lah, pellet tersebut basah. Okey, saya kongsikan cara-cara bagaimana untuk keringkan pellet ini dengan cara cepat. Okey, apa yang perlu kita buat, kita tarik pellet tersebut seperti kita membuat gunung lah. Okey, kita buat bukit. Okay. Teknik cepat keringkan pellet. Okey, cara cepat pellet yang kita buat ni, kita bancuh agar cepat kering. Cara-caranya macam ini. Tuan-tuan tarik pellet tersebut seperti inilah. Okey. Okey. Kita tarik pellet ni ke atas. Okey. Kita gaul dalam 2 minit. Kita biarkan dalam 5 minit. Kita ulang proses macam ini sehingga pellet ini kering lah, ataupun pellet ini menghisap air santan ni lah. Okey, kita lakukan proses ini berterusan sehingga pellet ini kering. Kita tarik pellet ni ke atas, tarik. Lepas kita buat macam ni, kita rehat dulu 5 minit. Macam tu lah, sehingga proses tersebut menyebabkan pellet ini kering. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, lepas kita biarkan selama 5 minit, nampak pellet ni dah kering ni. Okey, kita ulangi proses yang sama lah. Okey, kita ulangi proses. Kita gaul dulu. Okey, kita pecahkan bukit ni lah. Pecahkan bukit. Okey, kita pecahkan bukit. Kita buat lagi bukit lagi. Teknik cepat lah, cepat keringkan pellet. Teknik cepat. Kalau tuan-tuan tak buat macam ni, pellet lambat kering sebab kita menggunakan santan saja. Kalau kita guna air, kita bancuh pellet guna air, mungkin cepatlah, cepat kering. Untuk kali ini kita pakai santan saja. Jadi proses untuk keringkan pellet tu lambat, memakan masa. Okey, kita ulangi lagi. Okey. Selepas kita kacau 2 minit,
Kita biarkan lagi dalam 5 minit. Kita ulang proses ini sampai pelet ni kering lah maksudnya. Okey. Nampak dia macam dah turun ke bawah ya. Nampak dia turun ke bawah. Nampak jatuh. Okey, tarik lagi ke atas. Tu tandanya pelet dah hampir kering lah. Okey. Saya nak tuan-tuan buat macam mana saya buat. Okey, macam mana saya lakukan, tuan-tuan kena ikut buat macam ni. Okey, kita biarkan dalam 5 minit. Kita ulangi proses ini sampai pelet ni kering. Okey. Tunggu ya. Okey, tuan-tuan. Kita cuba gaul lagi pelet ni. Okey. Boleh tahan jugalah Hampir setengah jam juga saya menunggu. Hampir setengah jam jugalah saya melakukan proses ini. Okey. Okey, kita gaul Okey, pelet kita dah kering. Hampir setengah jam kita buat. Okey, dah nampak berminyak. Okey. Pelet kita dah nampak berminyak. Okey, cantik. Okey, ada basah sikit lagi lah. Okey. Nampak berminyak Okey. Nampak di sini berminyak, dah tak basah lagi. Tinggal lagi kita nampak dekat tepi bekas ni nampak berminyak lah. Okey, berminyak. Sekarang proses seterusnya, setelah kita lihat pelet ni kering sedikit, maksud tak kering sepenuhnya lah, maksudnya ada kering sedikit lah. Okey. Nampak cantik kan? Proses seterusnya kita masukkan kelapa parut. Okey. Kita masukkan kelapa parut. Masukkan semua Ini jumlah kelapa parut ni lebih kurang segenggam lah. Okey, kalau tuan-tuan nak sukat nanti kelapa parut ni segenggam lah. Okey, sekarang kita gaul Kita gaul lagi bersama kelapa parut. Okey, gaul. Anggaran kelapa parut ni adalah 1 genggam 1 genggam. Kalau tuan-tuan dapat naikkan ikan patin yang sebenar, itu adalah bonus. Okey, itu adalah bonus. Tapi target utama saya adalah ikan patin mekong ataupun pelabuk. 12 Selangor kita panggil ikan mekong ataupun ikan patin mekong. Kalau di sebelah Thailand kita panggil ataupun mereka panggil pelabuk lah. Okey. Okey, pelet kita dah digaul dengan kelapa parut. Okey. Cantik Proses seterusnya kita nak bungkus pelet ni. Okey. Kita nak bungkus, kita nak peram selama 1 minggu. Lepas 1 minggu pelet ini boleh digunakan lah.
Okey, kita nak bungkus Proses membungkus ya, tuan-tuan. Ni siapa tinggal dekat section 24, kolam section 24 Shah Alam, memang seronok lah ya. Dekat sana banyak ikan mekong, tabung mekong besar-besar. Okey, tabung mekong besar-besar di sana. Memang cun lah. Okey, kita dapat 2 plastik lah, maksudnya kita tak nak kita tak nak pellet ni kita peram ataupun kita isi sampai penuh dalam kertas ni Okey, kita tak nak pellet ni kita isi sampai penuh dalam plastik ni. Kita kena buat ruang udara maksudnya. Okey. Okay, kita kena buat macam ni. Ada ruang udara dalam ni. Tujuan utama adalah semasa proses peram kita boleh goncang ni. Okay. Okay. Supaya kita tak mahu pellet yang dalam tu jadi tak lerai lah. Biar dia peroi. Jadi kita perlukan plastik ni. Kita kena kita kena bulatkan dia. Kita ikat dengan getah. Okey. Proses membuatnya rumit lah ya. Okey. Proses untuk membuat ni memang rumit. Tapi insya-Allah ikan patin mekong. Okay. Bila kita dah ikat macam ni, dia jadi seperti ini. Kita nak goncang nanti masa proses peram sehingga 7 hari tu mudah. Okey. Dah siap. Okey. Ini kita boleh goncang-goncang.
Okey. Jangan lupa subscribe channel saya. Okey. Saya akan kongsikan lagi berbagai-bagai jenis umpan. Sekarang umpan patin Mekong, pace, umpan padan perindu Tok Moh selesai saya share. Selesai saya kongsikan. Semoga bermanfaat. Okey, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Okey. Okey. Terima kasih.